Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan. Apabila kita bercakap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, salah satu karakter Nabi yang paling dominan adalah bersifat benar dan amanah. Nabi Muhammad hidup 63 tahun. Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Jadi Nabi menjalankan tugas sebagai Rasul selama 23 tahun. Tetapi kita selalu membaca kisah hidup Nabi daripada umur 40 ke 63. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tempoh umurnya yang lebih panjang itu adalah 40 tahun yang pertama. Dan kalau kita perhatikan dalam 40 tahun yang pertama ini, walaupun Nabi belum mendapat wahyu daripada Tuhan, iaitu Quran, dan dilantik menjadi Rasul, Nabi sudah pun dikenali dalam kalangan masyarakat Arab, jiran-jirannya, ahli keluarganya, masyarakat negara tersebut, semua mengenali Nabi Muhammad sebagai As-Sadiqul Amin. Dia adalah yang sentiasa bercakap benar, dan dia adalah orang yang sangat amanah. Ada integriti. Integriti Nabi SAW tip-top. Sangat dikenali dengan sifat integriti, sehingga orang-orang kaya pada ketika itu, apabila mereka ada harta yang berharga, waktu itu tak ada bank, tak ada safe box dan sebagainya, so mereka akan pergi letakkan harta yang berharga ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi yang akan jaga barang-barang yang berharga. Kenapa mereka percaya? Sebab mereka tahu Nabi ini benar dan Nabi ini amanah. Dia tidak akan mengkhianati amanah. Dan satu kisah yang menarik dalam sirah Nabi Muhammad SAW, dalam kisah hidup Nabi Muhammad, adalah waktu Nabi perlu migrate daripada kota Mekah. Nabi kena migrate pergi ke kota Madinah. Waktu berlaku tempoh ataupun proses migration ini, ada satu masalah yang begitu kritikal, iaitu gangster-gangster mafia elit Quraisy ini, mereka mengeluarkan tawaran siapa yang dapat tangkap Nabi hidup atau mati akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Boleh bayangkan macam 100 buah kereta hari ini. Dan Nabi Muhammad SAW waktu keluar daripada rumahnya dan memulakan proses untuk keluar daripada kota Mekah, Nabi tinggalkan sepupunya sendiri, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, menggantikan tempat tidur Nabi. Kemudian Nabi pun keluar, meninggalkan rumah. Dan selalunya kita cerita tentang keberanian Ali, hebatnya dia sanggup menggantikan tempat tidur Nabi dan sebagainya. Tapi kita lupa, apa tujuan Nabi tinggalkan Ali? Kenapa tak bawa sekali, pergi je sekali? Dan salah satu tujuan utama kenapa Nabi tinggalkan Ali menggantikan tempat tidur Nabi adalah untuk memulangkan semula barang-barang orang-orang bukan Islam yang nak bunuh Nabi ni, yang ada dengan Nabi jagaan barang-barang ni. Nabi minta dipulangkan balik kepada semua tuan dia. Kemudian Ali akan datang juga ke Madinah, tapi lambat sikit. So bayangkan amanahnya Nabi SAW, integriti Nabi SAW. Kalau kita ada di tempat tu, kita mungkin cakap, ini barang-barang musuh kita, ini peluang kita boleh ambil. Kan mereka nak bunuh kita, mereka menyekat kebebasan kita. Tapi Nabi tak. Nabi kata barang-barang ini milik orangnya, mereka berikan sebagai amanah, kita perlu pulangkan semula. So Ali radhiyallahu an memulangkan semula barang-barang tersebut. Jadi hari ini apabila kita bercakap tentang Nabi Muhammad SAW, kita bercakap tentang menjadi seorang Muslim yang baik, ataupun kita nak menjadi manusia yang baik, sebenarnya ia bermula dengan integriti, dengan amanah. Sejauh mana kita ini boleh dipercayai dengan amanah, sejauh mana integriti kita, bagaimana kita apabila orang lain tak nampak dan kita ada peluang untuk mengambil bukan hak kita. Jadi itu semua adalah soalan-soalan untuk kita menilai diri kita, di manakah tahap integriti yang kita ada. Kalau kita nak ikut Nabi Muhammad, the best human being ever, adalah dengan menjadi orang yang berintegriti macam Nabi SAW, yang menjaga amanah, yang tidak khianat dan bukan daripada golongan pengkhianat. Sama-sama kita doa semoga kita ini menjadi orang-orang yang benar, mendukung kebenaran dan sentiasa menjaga amanah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.